Pitu Inhat, Muzik Cook Garden, Pitu Inhat. Ya. Hai korang, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Hari ni saya Pitu Inhat nak tunjukkan korang cara-cara melukis doodles gaya saya. Tada, inilah dia gaya saya. Stroke gaya saya. Dan ini adalah doodles yang berkonsepkan raw sahaja. Maksudnya saya tidak menggunakan sebarang details elemen. Sekadar draw, sketch terus sahaja tanpa pencil sketch. Macam ni lah. Yang awal tu tak sempat nak record, sorry ya. Yang seterusnya saya record daripada awal sampailah habis. Secara simple je macam ni lah. Dan saya suka melukis doodle ni, cuma kemahiran dan kepakaran tidaklah sampai tahap pelukis-pelukis tersohor. Saya punya sifu ada di Kinta ni, nama dia Ren Chong. Korang boleh search dia punya channel, Ren Mangrove. Apa nama dia saya pun dah lupa. Ren Mangrove itu kot nama dia. Dia sangat best. Nanti saya kongsikan korang link dia ke. Saya suka melukis doodle yang berkonsepkan ogreish, darkness, ataupun kita panggil kiri punya side lah. Sebab di dunia yang berasingan dengan konvensional dan mainstream punya style lukisan, kita dapat saksikan macam-macam unsur yang comel, yang masyarakat suka, yang positif. Jadi saya mengambil jalan suka yang ogreish punya style lah, ogre ni. Maksudnya style-style yang ke arah darkness punya konsep lah. Saya suka tengok macam tu. Sebab stroke lukisannya, kalau yang pakar-pakar, yang level artis antarabangsa semua tu, itu hebat tu. Malaysia pun tak kurang hebatnya tau. Banyak pelukis-pelukis Malaysia ni yang hebat. Saya baru kenal 2 orang je dekat Kinta, Ipoh, Perak. Seorang Wan Chong, atau nama dalam subscriber channel dia ni Ren Wan Chong ke Ren Mangrove, apa macam tu lah. Dan seorang lagi Abang Nash Arts, NASHARTS. Korang boleh search kat Facebook lah nak tengok gaya dia. Kalau nak tengok yang Acong ni tadi, Ren Wan Chong ni, korang boleh tengok dekat Facebook dia. Tengok page Contiang Satu Kali. Gempak weh, dia orang punya karya tu gempak lah. Saya ni beginner je. Beginner boleh lah, sebab kita layan hobi kita kan. So pada kawan-kawan YouTuber semua, inilah salah satu hobi saya. Saya melukis doodle, but bukanlah untuk dijual, tapi untuk melengkapkan hobi. Tapi why not, kalau ada orang suka doodle saya jual lah. Tapi dengan berpatutan lah harganya kan. Yang mana saya buat kasar je. Saya punya details banyak kena berlatih lagi. Jadi ini adalah salah satu artwork yang boleh dibuat lah. Minta maaf, view tak dapat buat full sebab saya tak sempat nak ambil tripod. Nanti kita akan sediakan gadget yang lebih baik lah, untuk video lebih baik akan datang. So sekadar view macam ni, saya tunjukkan lah sedikit konsep. Kat sini kalau korang tengok, ada alphabets, ada element of animals, ada element of plants, ada elements of cartoon. Dan konsep bukanlah realism, tetapi semi-realism, yang mana dari segi teknikal banyak lagi saya kena belajar pada sifu-sifu yang ada. Okey, apa yang korang boleh nampak pada lukisan ni? Yang setakat ni lah. Apa? Sebenarnya saya melukis tu mengikut alur pemikiran saja, dan tak pernah merancang dan tak terancang dan tak pernah tersketch pun dalam minda saya benda ni akan keluar. Saya ikut gerak naluri saja. Saya lukis je lah, mana yang datang dekat ujung jari saya tu, itulah jadi. Kat situ nampak tak macam ada old concept, OWL, macam burung hantu, ataupun ada burung nasar, burung kering kat situ. Ada wajah seseorang di situ yang menakutkan jugalah. Yang tadi tu ekor kalajengking yang seakan-akan mata pen tapi bersisik.
tu ada tulis Pito, nampak tu, PITO, itu trademark saya lah, ada perkataan Pito di dalam tu. Saya suka elemen mechanicals, saya suka elemen black and white macam ni, and colouring konsep tu saya kena belajar lagi dengan sifu-sifu yang paling power. Macam baru-baru ni ada Sifu Kamal Nawi datang ke Ipoh ni, dia buat bengkel kan, dahsyat lah, saya tak dapat nak datang time tu, minta maaf ya Sifu, saya ni level kena belajar lagi lah. Memang sangat-sangat kena belajar, saya bukan pelukis yang pro lagi, tapi kena belajar lagi lah. Jadi inilah konsepnya, nampak ni ada kartun, saya masukkan sedikit kartun. Sebab apa saya minat doodle? Sebab doodles ni dia konsep dia no limitation, dia apa saja untuk kita langkau, boundaries yang boleh kita jump, boundaries yang boleh kita across dengan kreativiti kita, dengan minat kita. Sama ada minat kita mendalam pada depth, ataupun permainan perspektif, ataupun permainan imbangan balance, ataupun fade in and fade out dari segi colour tu, itu semua belumlah saya capai lagi. Setakat ni basic-basic sajalah. Kalau kita tengok lukisan artis-artis seniman-seniman Malaysia ni, korang boleh layan daripada majalah Ujang, gila-gila dulu, dahsyat pelukis-pelukis ni, yang korang boleh layan Lengkuas, korang boleh layan yang macam baru-barunya filosofer macam Pandan, banyaklah. Belum untuk aku punya karya tu terlalu banyak nak sebut lah, sampai saya boleh jadi tak ingat. Kunyit, Petai, Dipaluza, apa lagi, Lengkuas, dahsyat diorang, Jengkol, Jering, semua keluar lah. Nama-nama pena diorang gempak gila. Ayin tulis kat aku kan, tu semua dahsyat tau diorang ni, memang dahsyat. Cumanya dunia dah beralih daripada seni kartun macam tu, daripada orang beli benda yang hard copy buku, sekarang orang tends to beli e-book tau, sebab mudah. Dan zaman sekarang trendy, so pelukis semua kena beralih kepada e-book lah sekarang, ataupun kita buat konsep website ataupun digital marketing yang macam mana pun. Kalau korang tengok kat sini, saya cuba melukis satu balai. Kalau korang tengok masih ada ketidakseimbangan dari sudut 2D dan 3D, daripada segi imbangan pemandangan tu, dia punya angle lukisan tu tidaklah tepat. So tu yang saya kata saya masih amatur dan masih banyak perlu belajar lagi. Pun begitu, kalau ada bagi kalian yang rasa lukisan ini sudah mencapai tahap boleh jual, okey lah, tu satu pujian bagi saya lah. Kalau korang tengok outline dengan inner line saya masih lagi secara teknikal banyak lagi teruk lagi ni. Tapi ini adalah perkongsian saya buat korang semua yang selalu support channel Pito Inhat ni. Walaupun dalam channel ni ada tentang music, ada tentang memasak, ada tentang gardening, dan ada tentang petting, iaitu kucing. Dan saya rasa apa saja yang saya nak kongsikan dalam Pito Inhat ni channel ni, saya patut luahkan. Ini salah satu hobi dan bakat yang terzahir lah. Saya pernah buat projek melukis kartun dalam album Mari Mengaji bersama Ustaz Zamri, mantap dulu. Ada sekali bersama dengan production Intim masa tu yang producekan, yang distribute penghasilan album tu. Ada kartun-kartun macam tu, saya pernah lah terlibat sekali. Dan dulu waktu saya nak memilih sama ada career saya nak menjadi seorang kartunis tetap, saya memikirkan lebih baik saya menyumbang kepada perkara lain, seperti yang saya buat sekarang lah dalam career asal saya sekarang ni, dalam lapangan dakwah. Be better ini sebagai imbangan tambahan, sebab nak jadi pelukis dan kartunis yang tetap ni juga ada sangat hebat. Yang pertama sekali, saya kena mantapkan ilmu dulu. Ilmu saya tak mantap lagi. Jadi so inilah doodles yang ada pada saya, seringkas dan macam inilah saya, bukannya pandai sangat, sikit-sikit je. Jadi dengan rasa bila saya meluah melalui doodles ni, saya rasa macam complexity of the way of my thinking can be separated, can be distributed to all human mankind. Within I am learning and searching the new techniques of the drawing, whether some people can receive it, can accept it, and some people deny it and hate it. This is the reality of the world nowadays. Some people will like you, and some people will hate you, and some people will ignore you. They don't bother, they just looking for their life only. So jangan risau, kita buat je apa kita suka, belikan apa orang tak suka.
asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang dan norma serta hukum hakam. Ya. Korang tengoklah sekarang ni. Elemen darkness tu tak adalah keluar sangat. Saya tak adalah buat darah ke tengkorak ke apa ke. Sometimes saya akan lukis benda macam tu bila mood saya ke arah tu. Tapi ni mood ni ke arah macam ni saja. Dan lukisan ni sambil masa dalam tempoh 1 jam untuk siapkan. Cuma yang ni saya cepatkan sikit lah. Saya speedkan dia 4 times punya speed. Setengah pelukis tak suka kita cepat-cepatkan supaya kita nak tengok stroke dia melukis tu, gaya melukis tu. Sebab saya ni bukan pelukis profesional, biasa-biasa je. So saya share lah setakat mana yang saya mampu sikit-sikit ya. Kalau kalian rasa dah macam ni, dah macam profesional, maknanya tu saya anggap satu motivasi lah bagi saya untuk terus belajar. Sebab banyak lagi kena belajar tau. Korang ingat melukis ni biasa-biasa. Cuba korang tengok komik-komik tempatan, apa petai gila-gila yang dulu-dulu kan. Korang tengok bila diorang main colour. Kalau macam makcik tu tengah masak bahulu ke, tengah masak kuih akok kan, yang di depan tu colour dia bright and sharp tau. Bila makin lama tu dia jadi fade, makin jauh tu dia jadi fade. Memang perspektif punya permainan dalam lukisan dia, stroke dia sangat-sangat menjadi. Dia bukan sekadar saja-saja tau lukis ni. Kita tengok senang je dia lukis ni. Tidak, bukan macam tu. Melukis itu dia ada gaya, dia ada identiti, dia ada stroke dia sendiri. Dia ada cara lakaran dia tersendiri. Menjadikan identiti pelukis itu, itulah dia punya karya, itulah dia punya hasil, itulah dia punya masterpiece, itulah dia punya art. Sebab itulah yang menaikkan sentimen dan elemen of eccentricism pada sesuatu karya tu. Panjang kau. Yelah, kalau korang tengok lukisan ni je, ada orang yang dia visualize, dia okey. Ada orang yang suka audiologi. So setakat muzik je, mungkin takut tak boleh terima apa yang saya buat ni. Sebab lama kan korang nak layan video ni sampai 12 minit. Siapa yang berjaya layan video ni sampai 11 minit 56 saat tu, saya rasa gempak weh kalau korang boleh layan sampai 11 minit ni. Jangan lupa tau, subscribe Pito Inhat. Nanti saya akan reveal lagi macam-macam video lagi. Okay, subscribe Pito Inhat.